Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Semoga semua sihat selalu. Hari ni live saya tak panjang, tapi sebelum saya nak buat live, izinkan saya untuk gelak dulu, boleh tak? Hai, kelakar tuan-tuan. Waalaikumsalam. Anwar Rizal, Muhammad Fauzal, waalaikumsalam. Zabidi Ishaq, waalaikumsalam. Pak Ngah, waalaikumsalam. Pak Ngah. Abdillah Hamzah, waalaikumsalam. MFBJ, waalaikumsalam. Muhammad Najib Hassan, Muhammad Arif. Saya bersiaran secara live di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di FB saya, Muhammad Syafiq Halim. Muhammad Syafiq Abdul Halim juga. Jadi siapa yang nak biasa tengok di FB tu, tolonglah pergi share saya dekat FB ya. Izani, waalaikumsalam. Iqbal Photostate, waalaikumsalam. Syaril Sahad, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Sani Mahmud, waalaikumsalam. Irwan Jalil, waalaikumsalam. Ya, Iswadi tengah buat live, dia tak berani sebut nama saya sebut nama dia. Tapi lawak lah, saya tengok start tadi, saya nak start live tapi saya tengok tadi lawak Tapi tak apa, saya akan terangkan jugalah dengan apa yang dia jelaskan di situ. Fauzan Ali, waalaikumsalam. Acik Mat, Faris Atirah, waalaikumsalam. Wahidah Abdullah, Xavier ML, Roziham Madzin, Syahri Bini Ibrahim, waalaikumsalam. Kero Iwan, waalaikumsalam. Share lagi, share pergi padu sikit. Senang kita nak kitai mereka ni. Mereka sebut ni tak ada fakta tu, ngarut dia. Abdul Razak, Syed Akmal bin Yahya, CEO Megah Holding, waalaikumsalam. Nur Rasmika, Muhammad Sani, Epic Firdaus, Atan Sik, Uwan Bintara, Muaz Zaza, Putra Jaya News. Teruskan perkongsian. Saya pun nak buat je ni, tak cukup 1000 tak mau cakap. Muhammad Adadi, Monster Power, Yati Muhammad Yasin. Dia orang yang kalau bercita-cita nak jadi pegawai penyiasat tapi tak berkesempayan untuk jadi pegawai penyiasat, memang dia akan jadi macam tu tuan. Dia akan jadi gila babi. Semua dia lah, semua dia siasat, dia lah buat penawaan. Hari ni saya akan buat penerangan tuan-tuan, satu akta SPRM ni khusus tentang penyiasatan tuan-tuan. Lepas tu AMLA dan juga Evidence Act. Jadi itulah malam ni kita akan buat sikit penjelasan berkaitan dengan benda tu. Lepas tu kita sembang-sembang santai lah. Ya, baju merah terang malam ni. Biasalah kita bersatu kena pakai baju merah lah kan. Kita duit banyak. Oh, yang main 300 juta. 300 juta bagi Kak Ahli berapa dia kata ni? Bagi Kak Ahli 70 juta. Saya saja dapat 30 juta. Saya saja 30 juta kan. Dia tu pakai baju polo. Mereka orang fikir apa tak ada duit. Mereka mana ada duit tuan-tuan. Mereka naik helikopter pun helikopter mainan lah. Ini utara, waalaikumsalam. Kita jangan kata mereka ada duit. Mereka tak ada duit. Anwar miskin tuan-tuan. Anwar naik kereta kancil ya. Jentera fikiran naik Honda bulat ya. Naik bicycle je. Bendera pun tak ada mereka. Mereka bendera tak ada. Stage tak ada. Semua tak ada. Ampah ni fitnah betul. Mereka ni tak ada apa. Mereka ni miskin. Parti yang miskin. Parti yang marhin. Parti yang keadilan. Yang derita. Parti yang derita. Semua mereka lah. Mereka mana ada duit. Ni kita ingat nak fitnah mereka. Tuan-tuan. Waalaikumsalam. Pada sesiapa yang memberi salam. Kita terus mereka fit. Mana ada kan. Mereka gaji pun tak ada mereka. Mereka gaji pun tak ada mereka buat ikhlas tuan-tuan. Mereka semua ikhlas mereka semua lillahi ta'ala semua mereka. Oh, hebat mereka. Jom share ramai-ramai. Teruskan perkongsian tuan. Parti yang sakit, yang keadilan, yang memperjuangkan reformasi mereka lah. Mereka lah segala-galanya. Yang susah itu mereka, yang miskin itu mereka, yang marhin itu mereka. Tapi rakyat semakin miskin di bawah pentadbiran mereka. Okey tuan-tuan, baik punya ayat tu.
Yang pertamanya tuan-tuan saya nak komen lah, Iswadi sebut tadi. Terima daripada kontraktor 300 juta. Dia kata kenyataan daripada Azam Baki. Tapi dia tak mau baca kenyataan penuh. Saya akan baca kepada saudara-saudara semua kenyataan penuh lah. Sebab saya ni orang yang beramanah dengan ilmu. Kenyataan daripada Pesuruhjaya, daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mana kenyataan ini dikeluarkan oleh Azam Baki yang bertajuk Akaun Bersatu Dibekukan. Kenyataan daripada Azam Baki, dia menyebut sehari selepas mendedahkan akaunnya kepada umum, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahu akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia sudah dibekukan oleh agensi terbabit. Ketika dihubungi oleh Malaysia kini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan tersebut. Katanya, akaun parti berkenaan dibekukan pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan yang dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubuhan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA 4). Bagaimanapun, Azam Baki enggan mengulas lebih lanjut. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dijangkakan mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan perkara ini. Pada awalnya, pembekuan berkenaan didakwa ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana ransangan kerajaan berjumlah 92.5 bilion semasa pandemik COVID dan didakwa diselewengkan. Habis. Itu kenyataan SPRM. Ini adalah kenyataan SPRM setakat itu sahaja. Ini kenyataan SPRM lah. Azam Baki punya kenyataan takat tu ya. Jadi mana mereka dapat 300 juta ni apa semua ni? Jadi biasalah tuan-tuan, propaganda kemudiannya ditambah. Sumber, bagaimanapun sumber daripada SPRM yang tidak mahu dikenali. Sumber mana ni? Sumber daripada pegawai SPRM yang tidak mahu dikenali. Loh, tadi Azam Baki cakap, habis dah. Ni siapa dia pula hak tolong cakap bagi pihak Azam Baki ni? Ayat ada, tuan-tuan dengar. Ayat ada, saya beritahu. Ayat ada. Sumber daripada SPRM yang tidak mahu dikenali. Siapa sumber ni? Yang tadi mereka tanya tadi adalah apa nama ni, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tanya, Ketua Pesuruhjaya beritahu kami sedang siasat, kami beku akaun satu. Lepas tu tiba-tiba pula ada sumber yang tidak mahu dikenali. Siapa sumber ni? Siapa sumber yang tak mahu dikenali ni? Tapi Iswadi Morni dia quote dekat dalam hujah dia mengatakan ini adalah sumber daripada Azam Baki. Ya ke sumber Azam Baki? Tuan-tuan pergi baca tengok berita ni. Tuan-tuan pergi baca, dia kata, saya baca tuan-tuan. Bagaimanapun, sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa. Kira kita tak boleh kenal siapa dia. Azam Baki ke siapa tak tahu. Tak tahu mana punya manusia tak tahu. Dia kata pembekuan ini dibuat bagi menyiasat dakwaan bersatu menerima sumbangan daripada 10 orang kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu mendakwa jumlah itu disyaki 300 juta. Dahsyat kan? SPRM, sumber yang tidak mahu dikenali, mendedahkan bahawa 10 kontraktor bagi 300 juta. Yang peliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM tak mahu bagi tahu. Ketua Pesuruhjaya SPRM tak sebut pun 300 juta. Jadi sumber yang tak mahu dikenali. Okey tuan-tuan, tak apa kita pergi tentulah. Tuan-tuan pun baca berita. Saya nak ulang banyak kali pun. Sekali tuan-tuan pun kata Syafiq ni diulang baca berita balik. Tapi saya bagi tahu tuan-tuan, saya akan buat satu gerakan untuk pergi kepada pejabat SPRM. Kita nak tahu mana sumber yang tak dikenali ni. Cuba bagi tahu siapa dia ini sumber yang sudah bagi tahu kepada rakyat semua. Kita sudah angkat pergi semua 300 juta pergi. Siapa dia yang bagi tahu? Jadi sumber tak dikenali ni semua kerja Pakatan Harapan lah. Macam mana Perdana Menteri mereka, macam tu lah mereka.
nak mengelak daripada kena saman. And tuan-tuan bayangkan seorang pegawai peguat kuasa, dia ada integriti ke atas diri dia. Kalau dia sebut kata sumber tu adalah daripada dia, dia akan bagi tahu siapa dia. Timbalan pengarah ke apa, dia akan bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia yang menyiasat dan dia tak boleh kena saman. Jadi kalau dia kata sumber yang tidak baru dikenali, bermakna dia nak mengelak daripada kena saman. Itu adalah fitnah semata-mata yang tidak benar. Okey. Jadi tuan-tuan, saya mencabar Iswadi Murni untuk berdebat dengan saya, tapi dia tak beranilah, dia duduk sembang saja ya. Daripada tadi dia duduk sembang saja. Sebab apa? Sebab dia tidak bercakap berlandaskan akta. Dan dia hanya bercakap mengikut diri dia sendiri, kefahaman dia dan sebagainya untuk mencipta persepsi dan propaganda. Saya beritahu kepada tuan-tuan, ni apa yang saya baca ni adalah Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activity Act 2001. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Akta Money Laundering lah, Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Di dalam Seksyen 29, Akta ini menyebut bahawa investigation by competent authority and enforcement agency, where, dalam kurungan 1, where A, the competent authority has reason to suspect the commission of an offence under Part 3 or 4. Dan di dalam kurungan B, dia sebut an enforcement agency having the power to enforce the law under which a related serious offence is committed has reason to suspect the commission of an offence under any other provision of the Act. Okey, tuan-tuan. Dekat sini dia bagi tahu bahawa, dalam bahasa Melayu lah tuan-tuan, bahasa Inggeris saya ni United Kingdom, susah sikit nak faham tuan-tuan, dia pun tak apa nak faham. Jadi saya cakap lah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dia bagi tahu bahawa akta ini, dan selain daripada pegawai itu menjumpai sesuatu kesalahan untuk disiasat, dan dia juga boleh siasat sekiranya dia mengesyaki kewujudan sesuatu jenayah tersebut. Walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan ataupun cenderung ke arah jenayah tersebut. Dan dalam Seksyen 31 kurungan 1, dia sebut where an investigating officer, pegawai yang menyiasat itu, is certified and berpuas hati or has reason to suspect, ataupun mempunyai sebab untuk mengesyaki that a person has committed an offence under this act and telah pun didapati bersalah di bawah akta ini, he may, dia mungkin without a search warrant, tanpa warrant, and dalam kurungan A, stop, enter, board, inspect, detain and search any conveyance for any property, document or information. Dalam tafsiran akta ini, dia memberitahu bahawa the property termasuklah account bank. Property termasuklah bank, account bank dan sebagainya. Dekat sini dia bagi tahu bahawa sekiranya pegawai penyiasat berpuas hati ataupun dia ada sebab untuk mengesyaki, bukan bermakna memang confirm kontraktor ni bagi duit dan sebagainya. Dia ada sebab sahaja untuk mengesyaki, maka dia boleh membekukan account bank. Jadi kat sini tuan-tuan, dia dekat sini apa yang dilakukan oleh pihak SPRM adalah mereka mengesyaki. Daripada petang tadi semasa debat dengan Iswardi, saya dah kata dah, dia ada beza di antara OKT dengan OYDS. Orang kena tuduh dengan orang yang disyaki. Pihak SPRM mengesyaki bahawa certain amount tersebut berkemungkinan adalah sumber yang orang kata apa, yang perlu dijelaskan oleh Parti Bersatu itu sendiri, datangnya daripada mana sumber tersebut. Sebab di dalam penyata akaun menyebut bahawa itu adalah sumber daripada sumbangan dan derma orang ramai.
So dekat sini, pegawai SPRM dia ada sebab untuk mengesyaki, untuk membekukan akaun tersebut. Mengikut kepada Seksyen 31(1) Akta Anti Pencegahan Wang Haram dan juga Pembiayaan Keganasan 2001. So apa masalahnya? SPRM nak siasat, dan SPRM siasatlah. Siapa mereka yang nak mengatakan bahawa ada ni rasuah ni, ada ni duit masuk ni, masuk dalam akaun satu dan sebagainya. Dan saya tertarik apa yang Iswadi sebut. Iswadi sebut apa? Dia kata saya tak heran lah kalau UMNO mereka punya duit dia 187 juta. Saya tak heran sebab UMNO dia lama jadi menteri. Dan dalam parti UMNO ni, mereka ni takbir kerajaan lama. Saya nak tanya tuan-tuan, Bersatu ni mai daripada mana? Tan Sri Muhyiddin Yassin, timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Mahathir Mohamad dulu bekas Perdana Menteri. Mukris Mahathir, Menteri Besar Kedah. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang kita sebut, siapa lagi? Siapa lagi? Faizal Azumu, Menteri Besar. So apa masalahnya? Kita memang, kalau dia kata tak ada masalah lah. And orang nak derma sebab orang kenal mereka, sebab mereka ni lama takbir negara. So tak ada masalah orang nak derma kat mereka. So tak ada masalah. Pasal apa hang duk ulang-ulang duk kata ada hang skeptikal sangat yang mengatakan kontraktor ni bagi duit. Sedangkan saya nak cerita pada tuan-tuan, Akta SPRM. Akta SPRM saya ambil bawah penyiasatan, Dan bawah Seksyen 33(1) menyebut semasa penyiasatan sesuatu kesalahan di bawah akta ini, apa-apa harta alih yang mana-mana pegawai Suruhanjayanya yang berpangkat penolong penguatkuasa atau yang lebih tinggi mempunyai alasan munasabah untuk mengesyaki menjadi hal perkara sesuatu kesalahan atau menjadi keterangan yang berhubung dengan kesalahan itu, boleh disita. Jadi sekarang ni saya nak tanya, kenapa akaun kita di-freeze tetapi tidak disita? Kalau betul lah sumber 300 juta tu, macam yang Iswadi cakap, saya sebut nama dia, kontraktor bagi, kenapa tak sita? Kenapa tak sita kita punya duit? Macam UMNO kena sita dulu, mereka mohon untuk lepaskan balik akaun mereka tu. Kenapa tak sita? Sita tu lah duit 300 juta tu dan cas kita bawah rasuah. Siapa picah bawah AMLA? Sekarang ni tidak dia siasat lagi di bawah SPRM. Dia ada beza, brother. Sita dengan frozen is different thing. Frozen dibekukan, penyitaan adalah benda yang lain. Penyitaan dia nak bawa sejumlah duit tersebut and untuk bawa ke dalam pendakwaan, dia sita duit. Beku lain, sita lain. Jangan buat bagi sama. And dalam undang-undang, and apa yang disebut di dalam undang-undang itu adalah undang-undang. Dan apa-apa tafsiran yang jelas dalam undang-undang itu tidak boleh ditafsir keluar daripada konteks dia. Beku menentang lain, sita menentang lain. Jangan duk pusing. Ni orang Pakatan Harapan ni kerja mereka pusing je. Dan kalau di Pulau Pinang, mereka panggil round island. Dia round, dia pusing keliling Pulau Pinang. Dan sekali dia kencing, derik, baru dia main. Jadi rakyat Malaysia dia bukan bodoh. Sita lain, beku lain. Jangan duk bagi sama. Kalau kata wujud, betul ada duit masuk daripada kontraktor 300 juta, kenapa SPRM tak sita? Sebab tu saya kata siasatan sekarang ni telah pun bertukar daripada seksyen berkaitan dengan rasuah dan kemudiannya disiasat berkaitan dengan pengubahan wang haram. Tetapi atas konteks mengesyaki dan kita perlu menjelaskan datang daripada mana sumbangan tersebut. Itu sahaja dan pihak parti akan jelaskanlah. Yang orang Pakatan Harapan duk kalut sangat. Siapa? Kalau mereka kalut sangat, suruh mereka tanyalah akaun mereka. Mereka duk buat seolah macam kita ni rasuah, kita ni curi duit, kita ni segala-gala pendakwaan, tak ada lagi. Yang mereka lantik anak Anwar jadi penasihat Perdana Menteri, tu mereka tak mahu duk kisah. Ini tak ada integriti, boleh lantik anak sendiri, nepotisme. Konon-kononnya kita ni tak bersih. Okey tuan-tuan. Saya pergi kepada tuan-tuan di bawah dipanggil sebagai Evidence Act. Evidence Act ni adalah Akta Keterangan 1950. Apa yang diperbuat ni adalah dipanggil sebagai anggapan. Kalau dalam undang-undang, kalau kita tengok di dalam Akta Keterangan bawah Seksyen 4(1). Dan apabila diperuntukkan oleh akta ini bahawa mahkamah boleh menganggap ianya fakta,
ia mungkin menganggap fakta itu sebagai terbukti, melainkan dan sehingga ia disangkal atau boleh meminta buktinya. Sekarang ni, apa yang mereka buat, anggapan mereka ni, inilah, mereka kena memahami betul-betul lah apa maksud ni. Kalau mereka nak cerita tentang penakwaan lah. Jadi, sekarang ini, Bersatu telah pun mendedahkan audit akaun dia dan sebagainya. Dan mereka perlu membuktikan bahawa duit tersebut adalah duit rasuah. Duit tersebut adalah duit hasil daripada pengubahan wang haram. Duit tersebut adalah duit yang datangnya daripada curi, merompak dan sebagainya. Selagi ia tidak dibuktikan bahawa duit itu adalah rasuah, selagi ia tidak dibuktikan bahawa duit itu adalah pengubahan wang haram, tingkat itu atas, maka ia tidak boleh dikatakan satu kesalahan. Macam mana mereka boleh put benda tu sedangkan tidak dibuktikan sedemikian? Lepas tu tuan-tuan tengok dalam seksyen 5 ni, sepatutnya saya tak ceritalah atas keterangan saja, nak bagi tahu pada tuan-tuan keterangan yang boleh diberikan tentang fakta, isu dan fakta berkaitan. Keterangan boleh diberikan dalam mana-mana guaman atau prosiding kewujudan atau ketiadaan setiap fakta dalam isu yang lain, fakta yang diisytiharkan selepas ini sebagai relevan dan tidak berkaitan dengan fakta lain. Dan dalam seksyen 7 menyebut fakta yang menjadi sebab atau akibat fakta yang menjadi isu. Fakta yang merupakan peristiwa sebab atau akibat, serta merta atau sebaliknya fakta atau fakta yang berkaitan atau yang merupakan keadaan perkara di mana ia berlaku atau yang mampu peluang kejadian itu atau tersaksi mereka adalah relevan. Sekarang ni kita cerita tentang fakta apa? Kita cerita tentang fakta yang mereka katakan bahawa duit itu adalah duit yang masuk daripada 92.5 bilion yang masuk dalam akaun Bersatu. So kita cerita tentang fakta tu ya. Kalau hampir di mahkamah dia cerita tentang fakta tu ya, dia takkan tanya hang nak belanja bayar gaji, macam mana hang boleh bayar gaji, hang boleh beli merchandise kepada ahli. No. Sekarang ni you prove that fact dulu. You bawa fakta tu. Kalau Iswadi kan dia dah jadi macam pendakwa, you bawa fakta tu dulu. You jangan kata kita boleh beli. No. You kata you baca akaun. Okey. Dekat mana membuktikan bahawa duit itu adalah rasuah? Duit itu adalah curi. Okey, kita ceritalah. Bagaimana duit tersebut dibelanjakan itu adalah perkara yang lain. Lah ni kita nak cerita tentang fakta ni sebab mereka nak pergi cerita tentang pendakwaan pun tak ada lagi. So kita bukalah atas keterangan. Sekarang ni dia duk cerita tentang bagaimanakah duit itu dibelanjakan. Iswadi duk ceritalah, saya buka auditor dia kata saya tak hantar ke ada audit. Bagi tahu dia pembohong besar. Saya dah bagi dah, suruh orang hantar ke dia. Jadi kalau dia kata saya tak hantar ke dia tu pembohong besar. Okey. Jadi Iswadi tadi, dia tak cerita pun duit ni main daripada mana. Dia buat macam mana? Dia kata, tuan-tuan, Bersatu terima 100 mana tadi sebut 148 juta tuan-tuan tahun 2021. Tahun 2022 109 juta saudara semua. Depa bayar gaji kepada staf-staf berjuta-juta tuan-tuan. Tapi kenapa dia tak bagi tahu keseluruhan pecahan tersebut? Dia orang bagi tuan-tuan belanjawan keahlian, beli merchandise dan sebagainya. Padahal tak ada sebut pun merchandise. Dia sendiri-sendiri sebut 43 juta tuan-tuan dan sebagainya. Tak perlu pergi kepada expenses. Sekarang ni, bagaimana seseorang itu nak expenses, nak membelanjakan duit dia, ikut suka dia lah dia nak belanja macam mana. Janji sumber yang dia sampai tu adalah bukan daripada sumber yang haram. Dia nak belanja macam contoh saya. Kalau saya nak beli BMW, saya nak beli Mercedes, up to me lah saya nak beli sebab duit saya. Tapi duit tu main daripada mana? Adakah duit itu ambil duit rakyat? Adakah rompak duit rakyat? Adakah curi duit rakyat? Anggapan anda, anggapan Iswadi, Iswadi membangkitkan seolah-olah kita membelanjakan duit rakyat. Kita merompak duit rakyat. Kita curi duit rakyat. Kita ambil duit daripada 92.5 bilion. Bagaimana kita nak belanjakan wang tersebut? Itu adalah hak kita kerana duit kita. Cerita yang pertama, anda kena buktikan bahawa duit tersebut adalah wang daripada sumber haram ataupun rasuah. Sedangkan SPRM sendiri tidak pun
menuduh Tan Sri rasuah ataupun bersatu rasuah. Mereka meminda daripada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mereka, dan mereka dakwa di bawah AMLA dan sebagainya. Dan pihak Bersatu telah pun menjawab, dan Tan Sri telah pun menulis surat kepada SPRM untuk melepaskan akaun Bersatu. Sebab dia tak ada hak, dia tak buat pendakwaan, dan kita tidak buat apa-apa kesalahan. Dan jadi inilah masalah daripada orang Pakatan Harapan. Kita bagi tahu kat Pakatan Harapan sebelum anda nak sibuk tentang akaun kami. Dan kita cerita tentang akaun Pakatan Harapan. Berapa pendapatan Pakatan Harapan? Iswadi bagi tahu kat saya petang tadi. Dia kata pendakwaan pendapatan akaun Pakatan Harapan adalah 7 juta. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, bullshit Iswadi. Jangan menipu. Kau nak bayar untuk pilihan raya, ni kita cerita anda. Setiap calon yang bertanding dalam pilihan raya kena bayar wang deposit RM15,000. Pakatan Harapan bertanding berapa kursi dalam pilihan raya? RM15,000 darab dengan setiap parlimen yang ada dah berapa juta dah dia habis. Itu cerita tentang wang deposit pilihan raya. Setiap calon dalam pilihan raya boleh membelanjakan sekurang-kurangnya maksimum RM250,000 dalam setiap kawasan pilihan raya. Tuan-tuan darab pula RM250,000 tu, darab dengan setiap parlimen yang mereka bertanding. Pakatan Harapan PKR sendiri dia bertanding berapa parlimen? Kita darab balik berapa juta dah. Jadi tak payah sembang lah. Lepas tu kita tak tanya pasal sewa helikopter, sewa billboard. Tu Anwar Ibrahim yang gambar. Lah ni tuan-tuan, kita akan buat report. Kita akan desak SPRM siasat semua akaun. Semua akaun siasat. DAP siasat, PAN siasat, PKR siasat. Lah senang. Iswadi kata tak apa, UMNO dia ada 187 juta, tak apa. Dan kita cek semua. Mai dekat PKR ni parti yang miskin, saudara. Kita ada dalam akaun kita 7 juta. Saya boleh cakap ada dalam akaun 7 juta. Saya boleh bagi tahu ada dalam akaun Bersatu 8 juta, 9 juta. Tapi saya tak boleh bagi tahu macam tu sebab akaun parti Bersatu telah pun didedahkan oleh SPRM. Sekarang ni PKR boleh cakap sebab akaun mereka tidak didedahkan. Dan kita akan buatlah kepada laporan SPRM. Mintalah. Okey tuan-tuan. Dia kata, Iswadi kata, pembayaran barangan keahlian adalah mencedas kepada ahli. Saya nak tanya saudara semua, dalam audit Bersatu, sejak bila ada tulis perkataan mencedas? Dekat mana tulis perkataan mencedas yang dia kata kita beli baju, kita beli bendera, kita buat kad sebanyak 43 juta? Dekat mana tulis mencedas tu? Orang akaun baca audit tetapi letakkan perkataan yang tak ada dalam audit. Orang kata apa? Pembohong lah. Pembohong lah. Kalau tak ada dalam tu, janganlah pergi tambah. Oi tuan-tuan, Bersatu kaya, beli baju, beli bendera. Tang mana tulis beli baju, beli bendera ni? Tang mana tulis? Dekat mana ni? Saya duk baca ni dalam audit ni, muka surat yang ke-17 dan muka surat yang sama Iswadi tunjuk dalam Facebook dia tadi. Muka surat 17 saya baca. Dekat mana ni tulis bendera? Barangan keahlian, belanja periklanan, bonus, cas bank, deposit sewaan peralatan, elektrik dan air, fee lesen, gaji dan allowance, hadiah dan kebajikan, insurans, keraian, kursus dan seminar, komputer dan perisian. Dekat mana yang kata mana merchandise ni? Tuan-tuan, Bersatu bagi duit ke ahli dia 43 juta. Dahsyat tuan-tuan. Saya saja dapat 30 juta. Betul? Saya beritahu, saya saja 30 juta beritahu kat Iswadi. Saya ada 3 biji Lamborghini. Saya ada 3 biji Lamborghini. Saya ada banglo sebiji di United Kingdom, saya ada satu. Di Amerika, di Beverly Hills saya ada satu. Di Jepun, dekat Tokyo saya ada satu penthouse. Lepas tu saya ada
bot ada sendiri, saya punya kapal terbang ada saya punya sendiri. Lepas tu saya ada bot persiaran saya punya. Lepas tu saya punya staff saja, Azam dia jadi staff saya bayar dia sebulan 50,000. Lepas tu staff saya ada lagi lah, ada beberapa orang lagi staff saya yang saya bayar sebulan 40,000, 50,000 lah gaji mereka. And mereka yang jadi moderator saya dekat TikTok ni, saya bayar mereka 1 bulan. Yang intern saya bayar 15,000 sebulan. Kalau yang dah tetap dah, saya bayar mereka gaji mereka lebih kurang 20,000 lah sebulan. Jadi tu semua yang kami terima lah. Ahli bersatu lah yang terima. Kami kaya semua, tak ada masalah apa. Ada lagi yang banyak lah kan, tak ada masalah apa. Jadi ceritanya di sini, boleh. YB kalau nak pinjam bukan takat Lambo je YB nak apa. Saya kereta semua ada YB. Lambo saya ada, Porsche, Skyline saya ada, Speedy, BMW, lepas tu apa lagi, Mercedes, semua saya ada lah, semua tak ada masalah apa. McLaren saya ada 2 biji, saya minat McLaren 2 biji, saya ada McLaren. Jaguar saya bagi kat ni lah orang rumah saya, beda dia nak pergi market apa kan, apa nama lagi. Lepas tu rumah saya nak pergi kerja, saya bagi kat dia tu apa, Viper. Saya bagi dia, beda-beda dia nak pergi kerja apa kan. Beda nak pergi jalan, beli barang apa, dia pakai kereta tu lah kan. Tak ada masalah apa. Okey tuan. Cerita dia di sini, kalau anda baca audit tersebut, janganlah anda pergi tambah. Benda perkataan tak ada dalam tu, jangan pergi tambah. Jadi tak ada pun cerita tentang merchandise, beli baju, beli bendera apa semua ni. Untuk belanja keahlian ni, termasuklah pemberian bantuan-bantuan. Pejabat parti kan kita ada bagi bantuan makanan. Dekat PKR tak ada tuan-tuan. PKR mereka tak pernah bagi bantuan makanan kepada rakyat. Tapi rakyat diundi juga mereka, saya tak tahulah. Tapi di Pejabat Bersatu, tuan-tuan dulu tuan-tuan boleh dapatkan beras, minyak, gula, macam-macam tuan-tuan boleh dapatkan. Selain daripada peruntukan JKM tu, memang bahagian sendiri ada. Macam PAS pun ada bagi juga bantuan, macam di Pendang dan sebagainya, ada bagi bantuan kepada rakyat. Tapi kalau tanya, Pakatan Harapan dia bagi bantuan apa kepada rakyat? Even rakyat dalam susah, bencana banjir, tidak ada skuad pun. Dalam Bersatu kita ada skuad prihatin. Dalam PAS dia ada unit amal dia. Di dalam Pakatan Harapan ada apa? Duduk kat dalam Facebook, dekat dalam sosial media, Allah kesiannya rakyat Kelantan banjir. Oh kesiannya orang Terengganu banjir. Kerajaan PAS dan juga kerajaan PAS di Kelantan dan kerajaan PAS di Terengganu ini kejam, tidak melihat kepada orang yang banjir. MB pergi bercuti di Outland, kerajaan PAS ayak keruh kena masak pakai banjir. Tapi mereka tak pergi pun tolong. Mereka hanya duduk dalam media sosial, duk kata kerajaan Nusalah, kerajaan Kelantan, mereka tak pernah turun. Tapi kalau kita tanya masyarakat, of course masyarakat kenal skuad prihatin. Masyarakat kenal unit amal. Kalau orang tanya, Pakatan Harapan unit apa kata? Tak ada unit apa, unit kesian saja. Unit kesian. Duduk dalam Facebook, duduk dalam TikTok, Allah kesiannya mereka ni. Tengok dia tak dapat nak makan, dia susah nak kerja, mereka propaganda, dia tak ada apa-apa unit. Jadi inilah wang yang kita belanjakan bagi membantu masyarakat. Menggerakkan ahli kita untuk membantu masyarakat. Inilah yang kita bagi, bukannya merchandise, baju bagaimana yang disebut oleh Iswadi Murni ni. Jadi itulah tuan-tuan, kita kesian kat mereka tuan-tuan. Bantuan menu rahmah ni saya nak bagi tahu bukan bantuan kerajaan bagi. Kita nak tanya berapa kerajaan bagi subsidi ataupun bagi peruntukan kepada NGO yang handle kedai-kedai mamak ni. Handle kedai-kedai mamak ni, saya nak tanya berapa peruntukan mereka bagi? Yang membolehkan kedai mamak tersebut bagi RM5 tu. Kita kena tahu lah, sebab kita nak tahu duit rakyat berapa bagi. Dia jangan diam-diam dia bagi. Sebab apa tuan-tuan? Saya tak mau cakap banyak lah tuan-tuan.
saya ni ada sangkut-sangkut jugalah. Yang keturunan belah sana ni. Tapi berat belah pak saya Melayu lah. Dia lapis ketiga, keempat ni lah. Jadi adalah adik-beradik duk buat kedai mamak apa semua ni, yang bawah persatuan ni. Jadi kalau sebut tentang menu rahmah ni, kita nak tahu berapa kerajaan bagi duit kat mereka. Apa perjanjian kerajaan dengan mereka? Tolong bagi tahu kat kita. Okey, tuan-tuan. Ada apa lagi tuan-tuan yang mereka nak tanya dan sebagainya? Saya tak lama, saya kata malam ni saya tak lama. Sebab saya dah high, tapi sajalah saya buka penjam sekarang. Boleh, tak ada masalah apa. Mantap Fik, tak ada masalah apa tuan-tuan. Kita yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah seorang yang bersih. Kita yakin Parti Bersatu adalah parti yang bersih. Dalam matlamat penubuhan parti kita, matlamat penubuhan Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah untuk melawan segala gejala rasuah dan untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Sebab itu mereka tidak berjaya untuk menuduh Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang yang perasuah. Mula-mula mereka kata 600 bilion. Turun kepada 92.5 bilion. Turun kepada 4.5 bilion. Hari ini turun pergi pula 300 juta. Lepas tu turun pula jadi 100 juta. Kita yakin lagi sebulan Anwar jadi kerajaan, nilai itu akan berturun. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Kita hari ini kita nak jelas je, rakyat jangan risau sebab nilai ini akan sentiasa berturun. Dan mula-mula kita merompak 600 bilion duit rakyat. Kemudiannya kita merompak 92.5 bilion, tersalah. Kemudiannya dikatakan pula kita ini merompak 4.5 bilion. Hari ini turun pula kita rompak 300 juta. Ini 60 hari tuan-tuan. Dalam tempoh 60 hari, nilai rompakan kita telah menurun. Kalau orang tanya apakah kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berjaya menurunkan nilai rompakan Bersatu. Bersatu dikatakan merompak 600 bilion selepas 60 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka nilai rompakan itu berkurang sehingga 100 juta. Kita yakin tuan-tuan, lagi 60 hari lagi mereka menjadi kerajaan, dan bulan yang seterusnya, bulan Februari, nilai rompakan ini akan turun 50 juta. Dan kemudiannya bulan Mac akan turun, Bersatu disiasat 30 juta. Kita yakin bulan April Bersatu disiasat 10 juta. Bulan Mei tidak ada siasatan yang dilakukan oleh Bersatu kerana jumlah wang telah pun menurun sehingga tidak ada rasuah. Okey, tuan. Kita yakin benda ini. Terima kasih siapa yang bagi gift. Pulang. Kita yakin, jangan risau, kita yakin. Di akhirnya Ketua Pesuruhjaya dan SPRM akan mengeluarkan kenyataan pada bulan April tahun 2023. Kita tidak boleh mendakwa Bersatu kerana nilai rompakan telah menurun sehingga 0 bilion. Dia ada diskaun. Okey, tuan. Biarlah siasatan apa baru dibuat, harap sabar. Iyalah. Ada sale. 30 kaunter buka dah. Tuan-tuan nak kata kerajaan lawak Fik. Tak apa. Tak ada masalah apa. Hari ni mereka kata akaun kita beku. Hari tu pun mereka kata juga. SPRM telah pun membeku akaun Bersatu. 2 minggu lepas kena beku dah. Dia beku 1 hari, lepas tu dia buka. Kena beku. Mereka abang. Lepas tu besok akaun buka, mereka diam. Mereka tak kata apa, mereka cari cerita lain pula. Mereka cerita ada Ramlan kena reman lah apa 5 hari kan. Lepas tak ada apa, mereka buka cerita lain pula. So kita faham, esok sekiranya ditentukan akaun Bersatu
tidak lagi dibekukan, maka mereka akan ni biasalah, sebenarnya dia mula cari alasan lain pula lah. Jadi orang Pakatan Harapan ni tuan-tuan, bila dia dapat satu benda dia excited. Macam Anwar jadi Perdana Menteri lah, dia excited. Anwar lah segala-galanya. Tapi bila mereka kena je, sekali dia akan ni lah. Dia macam, dia punya Perdana Menteri macam mana? Saya telah pun mencerakinkan di mana saya mengesyaki bahawa parti PAS menerima dana daripada syarikat perjudian. Bila masuk dalam parlimen, Awang Hashim tanya, mana yang kata PAS terima dana judi ni? Yang sebenarnya saya mengecualikan PAS. Jadi cerita mereka ni adalah satu cerita yang biasa, tuan-tuan, tak ada masalah apa. Kita PAS telah menerima dana judi, kena tanya dalam parlimen. Saya mengecualikan PAS dalam hal ini. Bila tanya lagi macam ni, saya akan habiskan hujah saya, kemudian saya akan bagi kepada Mat Maslan, dan kemudiannya Mat Maslan akan sambung. Bila orang tanya lah, takkan Perdana Menteri nak keluar? Saya ada hal sikit. Saya ada hal sikit, saya terpaksa keluar. Lari, orang tahu lah Dewan Raya, lari. Kena tutur, tengoklah bulan 2 nanti macam mana nak kena lagi dengan Hamzah kan. Hamzah mesti tutur dia cukup-cukup ya. Dia nanti tergagap-gagap nak jawab ya. Lagi gagap teruk pada saya lagi. Saya ni duk gagap dah, tapi bila saya tengok Anwar punya gagap, saya kata, ni teruk punya gagap ni, sampai tak boleh nak jawab, sampai duk saya ulang, saya ada hal, saya terpaksa keluar dulu. Saya akan passing kepada Ahmad Maslan. Ahmad Maslan akan sambung. Hamzah tanya, siapa nak keluar? Saya ada hal, saya nak kena keluar sebab saya ada hal. Bukan tahu. Lai kena judi tutup. Bang buat suara bang, I have to go. I have to go tu suara lagi. What? MO? Oh my god. Oh, very shameful lah. I have to go. Tu seorang lagi. Tu dia punya juru cakap dia. Juru cakap pun penin kan. Gaji nak bayar macam mana bang? Kami tak terima gaji bang. Kalau PKR buat kerja, sebab apa orang PKR selalu tanya kat kita ada gaji tak ada gaji? Sebab mereka mungkin buat kerja dengan gaji. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, bukan kata Anwar je lantik anak dia sebagai penasihat. Speaker Dewan Rakyat lantik anak dia sebagai pegawai khas. Dalam MOF ada beberapa cucu saudara dan juga macam-macam. Anak menekan, mak menekan, semua ada dalam MOF. Lah ni tuan-tuan, kita akan tanya. Kata potong gaji menteri 20% betul. Kita akan minta Jabatan Akaunten Negara untuk mendedahkan berapakah jumlah gaji yang telah pun dibayar oleh kerajaan hari ini pada bulan Januari dan juga pada bulan Disember. Dan kita nak tanya juga berapakah gaji yang diterima oleh menteri pada bulan Oktober dan pada bulan September. Kita nak tengok Anwar nanti akan jawab, kita akan melaksanakan benda ini pada bulan Mac. Kita nak tengok juga Anwar nak ketak nak jawab. Dan kita juga akan minta laporan daripada Jabatan Akaunten Negara untuk tengok berapakah allowance ataupun gaji yang diterima oleh penasihat kepada Perdana Menteri, termasuk pegawai-pegawai khas daripada anak-anak ahli Parlimen Pakatan Harapan, termasuklah Speaker Dewan Rakyat. Okey tuan-tuan, padam rapat Fik malam ni. Hanat semua duk panas juga. Biasa ni apa. Terima kasih kerana memberi diskaun kepada nilai rompakan. Diskaun banyak tu. Kami sebenarnya di peringkat Perikatan Nasional, saya sendiri nak mengucapkan sejuta-juta dan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada Kerajaan Pakatan Harapan, sebab telah pun mengurangkan nilai rompakan yang telah dibuat oleh Bersatu. Teruk kami nak tanggung 600 bilion. Banyak tu. Duit rakyat bukannya sikit, 600 bilion. Allah, besar daripada 2.6 bilion Najib kena tu. Berapa tahun penjara kami nak kena?
Najib kena pun 12 tahun penjara. Kami nak kena berapa? 600 bilion. Tu dia sampai kiamat penjara. Nasib baiklah mereka bagi diskaun. Kan? Mula-mula mereka bagi 92.5 bilion. Kita duk fikir, Allah lama juga ni penjara ni. Kurang-kurang saya ni tua dah tuan-tuan. Keluar-keluar main ni berjambut putih dah lah, jamban hitam kan. Keluar putih biar rambut ni. Lama tu 92 point. Kalau Najib berapa? Najib kalau 2.6 bilion. 2.6 bilion. Ada dia kena 42 juta. 12 tahun 92. Banyak tahun kena. Nasib baik mereka bagi diskaun kat kita. Kita terima kasih kat mereka. Mereka bagi diskaun kat kita. Lepas tu tinggal 300 juta. Kita minta kurang sikit lah. Bawah jangan penjara lama sangat. Bagilah kalau kata Najib 42 juta 12 tahun. Bagi dalam lepas ni minta Anwar diskaun tu ada dalam 20 ke 12 ke, okey lah 4-5 tahun penjara. Boleh kan kawan-kawan kita? Kita ni perompak mereka panggil kita hoi kan, bagi diskaun sikit lagi. Banyak dah tu bagi diskaun tu. 300 100 bagi diskaun sikit je diskaun. Boleh pi takat 12 ke, okey lah. 12 baru ada 5-6 tahun penjara. Okey bagi diskaun sikit. Bagi diskaun sikit tak apa. Banyak sedekah tuan siap ada sengau lagi. Saya ulang. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi salam itulah tuan-tuan saudara, ada soalan jangan takut dia orang akan cerakinkan nilai rompakan. Itulah Zainal Ali kita minta diskaun sikit tolong sikit diskaun boleh diskaun sikit. Banyak dah saya bagi diskaun. Sekali Anwar jawab apa? Banyak dah saya bagi diskaun. Okey tuan-tuan topik yang kedua. Hari ni Anwar buat keluar kenyataan. Dia kata menteri tidak ada campur tangan dalam urusan-urusan berkaitan dengan tangkapan pihak PDRM. Dan juga berkaitan dengan rampasan dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kat Anwar satu benda aja. Ni ada nombor IC saya, tak apa saya tutup nombor IC saya. Saya nak tanya, saya kena tahan nombor report berapa? Dia kata anda ni direport oleh dalam kenyataan dia pihak berkuasa ambil tindakan atas laporan yang dibuat oleh orang awam kan. Saya kena report nombor report saya berapa? Ni saya kena rampas kena apa? Nombor report berapa? Nombor report tak ada Dia pun tak tulis nombor report. Tak ada nombor report. Okey. Saya tanya kepada pegawai yang buat rampasan ni. Saya tanya dia, nombor report tak ada, you nak dakwa siapa? Dia kata ini adalah arahan daripada pihak menteri yang mengarahkan. Saya nak sampai pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya panggil dia Datuk Seri lah. Datuk Seri Mak Sabu ni. Saya kena siasat ni. Saya nak bagi tahu ni pun tak ada nombor report. Anda telah disiasat di bawah Akta SKMM. Tak ada nombor report. Rampasan pun tak ada nombor report. Ni tak ada nombor report. Di sini pun tak ada nombor report. Nanti kita akan tunjuk ke Datuk Seri. Nanti Datuk Seri 13 hari bulan ni saya bawa pergi tunjuk ke Datuk Seri. Betul kan Datuk Seri kata tak ada tak ada campur tangan politik, tak ada campur tangan apa? Dan kenapa yang Pakatan Harapan takut sangat dengan saya? Saya bukan disukai ramai pun. Saya handsome pun tak, jambang banyak. Datuk Seri tak apalah handsome, madani dan sebagainya. Saya ni rakyat Marhin yang biasa bersuara. Jadi bila Datuk Seri Anwar kata tak ada, kami tak campur tangan. Tapi ni apa cerita? Ni apa cerita Datuk Seri? Even the investigation officer also told me that dia mendapat arahan daripada minister. Jadi how come benda ni boleh jadi kepada diri saya? Datuk Seri buat keluar kenyataan akhbar, tak ada masalah apa. Orang awam buat report, boleh nak siasat, BP lah boleh nak siasat. Dan apa jadi ni? Tak apa Datuk Seri, nanti sidang parlimen saya foto state, nanti saya pergi bagi dekat Datuk Seri. Saya dah minta tolong Datuk Seri, tolong tengok saya ni pasal apa banyak sangat barang saya kena rampas. Saya ni buat kesalahan apa? Saya tak tahu sampai lah saya buat kesalahan apa Datuk Seri. Saya cakap dengan Datuk Seri Anwar, saya tak tahu until now, saya tak tahu apa kesalahan saya buat. Dan bila pendakwaan nak dibuat, seksyen berapa saya kena siasat, saya tak tahu Datuk Seri. Nanti saya foto state, saya bagi kat Datuk Seri tolong tengok saya. Sebab Datuk Seri keluar kenyataan kata Datuk Seri, saya tak tahu SPRM ke PDRM mau bekerja ke, saya tak tahu. Mereka mau buat siasatan, tapi macam mana ini nombor report pun tak ada.
Tiba-tiba dia angkat saya punya barang, nombor report apa semua pun tak ada. Dia kata arahan minister punya arahan. Jadi saya mau tanya lah juga sama Datuk Seri, apa sudah jadi dengan ini Malaysia? Mau tangkap orang pun report tak ada. Mau siasat orang pun report tak ada. Sudah panggil angkat barang suruh balik. Apa ini Malaysia kah ini macam? Kan? Ada kebebasan bersuara kah ini macam? Taralah Datuk Seri deh. Kan? Dapat buat lah baru siasat sikit. Kita mau tanya lah sama Datuk Seri. Saya tak mau saman kerajaan 2 juta, 3 juta. Nanti saya punya duit ada banyak. Nanti Datuk Seri lagi susah. Koyak tak apa, tapi jangan beku. Relax bro. Beku tu adalah perkara yang biasa. Kabinet Encik Ayam takut punya pasal. Takut punya pasal dengan Syafiq Alim. Terus kasih mau tangkap dia. Ayo Datuk Seri, you kata Melayu anak saya, India anak saya, Cina anak saya, Iban anak saya. Saya you punya anak papa. Saya you punya anak papa. Saya cuma cakap di sini kritik saja papa. Kenapa? Papa tidak bertoleransi sama saya papa. Sepatutnya bila papa cakap, you anak saya you punya anak papa. Saya you punya anak. You mesti jaga saya, you mesti belai saya, yo Syafiq. Apa saya cakap ni macam? Saya boleh beritahu, saya cakap apa macam. Tapi you kasih terus pam saya. Saya mesti marah. Ini bukan papa, ini mau bully sama saya. Boleh jadi penasihat. Okay, entah papa jahat. Terbaik bro. Kami desak akaun parti PKR DAP Amanah Muda diaudit dan didedahkan. Tuan-tuan, mereka tak kisah rasuah teruang ke rasuah apa, mereka tak kisah. Yang mereka tahu, mereka kata bersatu akaun kena freeze telah pun rasuah. Mereka nyanyi kat kita lagu hoi hoi ahoi. Sebenarnya mereka tak boleh nyanyi lagu hoi hoi ahoi kat kita. Sepatutnya mereka kena bersetuju bahawa rasuah adalah perkara yang biasa. LCS 10 bilion duit rakyat. UKSB 2 bilion rasuah. YMDB 38.8 bilion. SRC International 4 bilion. Terowong gaib di Pulau Pinang, yang tu saya tak tahu jumlah berapa. Dan you kena siasat benda ni dulu, yang melibatkan wang rakyat, berbilion-bilion ringgit wang rakyat. Okey tuan-tuan, di Facebook saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Andai kata saya tersalah cakap dan tersilap memberi penjelasan dan sebagainya, saya mohon maaf kepada semua yang menonton live saya di Facebook. Dan teruskan untuk follow saya, subscribe saya. Saya juga ada akaun di TikTok Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga akaun di YouTube Muhammad Syafiq Abdul Halim Official. Jadi tuan-tuan boleh subscribe dan juga like, follow dan sebagainya. Terima kasih kepada yang share dan sebagainya. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua.